Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama dalam Tazkirah Mesra Uni KL 10 minit 10 malam terakhir bersama dengan saya. Bagi orang yang tiba-tiba je terjumpa, nama saya Muhammad Kamil bin Ibrahim, Profesor Perakaunan daripada Uni KL. Joinlah Uni KL, boleh jumpa saya insya-Allah. Baik. Tajuk hari ini istiqamah. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Baju jubah yang saya pakai ni adalah daripada Oman. Negara Arab ni, kalau kita tengok orang ni macam ni, oh kita tahu daripada Sudan. Sudan ni macam mana? Dia punya ni lengan dia tu besar. Kenapa? Ada satu cerita, diceritakan oleh orang Sudan lah. Sebab anak saya belajar di Sudan, saya berada di Sudan seminggu di sana. Dan dia cerita Rasulullah bila dia angkat tangan dia, jubah dia tu nampak ketiak. Jadi maksudnya lengan dia besar. Jadi orang Sudan dia buat lengan dia besar lah. Ini dia punya ceritanya lah. Saudi lain cara pakaian dia, orang Bahrain lain cara dia punya tu. Jadi ini hari ni Oman. Jadi saya pernah pergi di bulan Ramadan di banyak-banyak negara. Dia punya keadaannya sama saja, meriah. Di bulan Ramadan di negara Arab sangat meriah dan mereka menghiaskan bandar-bandar mereka, menghiaskan shopping mall dengan perhiasan yang sangat cantiklah menyambut Ramadan. Dia Syawal ni dia tak berapa. Syawal hari 1 Syawal dia orang tidur je. Dan inilah yang saya amati perbezaan kita di Malaysia dan juga di Saudi. Contohnya semasa tinggal di sana. Baik, istiqamah. Ramai orang tanya saya, kalau pergi ceramah ini dia orang tanya, "Nah, Prof, macam mana nak istiqamah ya? Nak bangun malam, tiap-tiap malam nak bangun." Bolehlah buat sekali dua. Jadi biasanya saya ni nakal sikit. Saya tanya, nak jawab jahat ke nak cara baik? Kita jawab cara jahat dulu Boleh? You pagi tadi gosok gigi tak? Gosok, dia kata, Prof. Semalam gosok tak? Gosok. Tahun depan, esok you gosok tak? Gosok lah, dia kata. Yang esok tu jangan sebut gosok, kena sebut insya-Allah. Allah sangat marah perkara yang akan datang yang belum tentu lagi engkau boleh buat ke tak boleh buat. Dengan penuh yakin sebut perkataan insya-Allah. Begitu, itu ajaran dia lah. Maksudnya kita secara tidak langsung kita mengajar orang supaya sentiasa menyebut insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Baik. You gosok gigi semalam, gosok gigi, hari ni gosok gigi, 5 tahun yang lepas gosok gigi, dan besok pun you yakin you akan gosok gigi. Kenapa? Sebab you dah rasa nikmat gosok gigi. Kalau you tak gosok gigi, memang you rasa tak comfortable, you rasa tak okey, nak bercakap dengan orang pun tak sedap. Apa maksudnya? Nikmat gosok gigi you dah rasa dalam jiwa you. You telah diajar daripada kecil lagi oleh mak you, diajar oleh kakak you, diajar oleh ayah you. Bangun tidur saja, gosok gigi dulu baru boleh makan. Maknanya kalaulah kita nak istiqamah, itu istiqamah lah tu. Maksudnya daripada kecil lagi kita buat perkara tersebut. Habis kalau dah tua macam ni, umur macam saya dah 57, 58 ni, macam mana nak istiqamah? Tak pernah buat. Di sinilah peranan bulan Ramadan. Inilah yang saya selalu sebut. Tapi sebab kita berada di hujung bulan Ramadan, tak apa. Ambil ini sebagai satu ilmu yang 3 hari lagi, 4 hari lagi ni kita buat betul-betul, dan kemudian kita bersambung lagi di bulan Syawal, perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Maka setelah kita nak tinggalkan bulan Ramadan, nak tinggalkan bulan Syawal, itu macam kita daripada zaman kecil sampai ke tua lah. Apa benda yang kita boleh buat? Sepanjang bulan Ramadan ni, saya tahulah ramai orang dia bersahur kan. Bila bersahur dia bangun malam. Bangun malam tu maksudnya dia solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas tu ataupun dia tutup dengan witir. Kemudian dia berdoa dan bermunajat dengan Allah SWT. Cuba buat hari. Sebab itu, ni hujung-hujung ni jangan pula tinggal tu. Buat sampai habis tu. 30 hari you buat. Dan bila nak tinggalkan Ramadan, masa itulah you menangis. Boleh ke aku buat
So bagaimana aku buat sepanjang 30 hari. Tapi dia akan jadi satu isu bila 3 hari terakhir ni tiba-tiba you letih. Tiba-tiba you rasa tak apalah, aku dah 20 hari, 25 hari letih je, duduk bangun malam dan sebagainya, aku nak rehat sikit lah, tak bangun malam, tidur sampai ke waktu subuh. Masya Allah, subhanallah. Maka terputuslah dia punya amalan tersebut, maka tak istiqamah lah. Jadi juga istiqamah tiap-tiap bulan Ramadan, istiqamah sebulan bulan Ramadan, kemudian tahun depan pula istiqamah. Ini yang perlu kita fikirkan. Baik. Jadi bila kita melakukan sesuatu amalan tersebut, kita minta dengan Allah supaya kita ini, ya Allah ya Tuhanku, berilah kemudahan kepadaku, berilah kekuatan kepadaku, berilah kepadaku nikmat untuk melakukan amal ibadat sebagaimana yang aku lakukan dalam bulan Ramadan ini, untuk aku buat lagi sehinggalah bulan Ramadan di tahun hadapan. Baik. Sebab itu perkataan istiqamah ini yang sebenarnya adalah satu perkataan yang diharapkan. Bila kita sebut istiqamah ni, maksudnya istiqamah cerita pasal nak buat amal ibadat aja. Yang sebenarnya perkataan mudahnya konsisten, buat sentiasa. Dan orang kata apa? Pernah dengar tak orang kata dalam Islam ni, buat sedikit konsisten dengan buat banyak sekali-sekala lebih baik buat sedikit konsisten. Pernah dengar tak? Ni saya bercakap dengan saya punya video man saya ni. Dia terangguk-angguk semua. ni berdakwah juga ni, berdakwah dengan kru. Baik. Orang kata buat sikit tapi konsisten lebih baik daripada buat banyak sekali-sekala. Itu yang ditekankan. Jadi kalau kita ni selalu kata, tak apa, aku buat sikit tapi aku buat selalu. Contoh begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak betulkan sikit je. Supaya untuk kita berfikir. Betulkan ni maknanya kita berfikirlah. Bila Rasulullah SAW bersabda yang dia kata buat sedikit lebih baik daripada buat banyak sekali-sekala, maksudnya ada 4 keadaan. Keadaan macam mana? Keadaan yang pertama, buat sedikit tapi konsisten. Istiqamah lah tu. Okey tak? Okey. Buat banyak tapi sekali-sekala gitu, tak istiqamah. Antara dua ni mana yang baik? Baik lagi buat sedikit tapi berterusan. Tetapi secara automatik ada yang ketiga. Yang ketiga tu apa? Masya Allah, subhanallah. Buat banyak dan konsisten. Yang keempat, tak buat langsung. Jadi itu dari segi Islamnya, dia nak memujuk kita supaya Masya Allah, subhanallah, kalau kau tak buat banyak pun buatlah sikit. Jadi tapi bulan Ramadan ini adalah satu bulan latihan istiqamah. Jangan pula habis saja bulan Ramadan ni kau pun berhenti dah segala-galanya. Itu yang tak nak tu. Maksudnya bulan Ramadan kita buat hari-hari, pergi semayang ke masjid, pergi semayang ke surau, kemudian kita bangun malam, kita berdoa setiap malam, kita bercerita benda-benda yang baik. Habis saja Ramadan, teruskanlah sampai bulan Ramadan tahun depan. Habis Ramadan tahun depan sampai Ramadan tahun berikutnya. Akhirnya sampai kita mati ya. Kita meninggal. Dan dalam keadaan tersebutlah, Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan kita masuk syurga tanpa dihisap. Mudah-mudahan kita semua akan berkumpul di jannah besok. Dan alhamdulillah perubahan ini bermula daripada Ramadan tahun ini. Setelah mendengar tazkirah malam-malam ini, kita pun berubah. Oh, kalaulah macam tu, insya-Allah saya pun sukanya dapat jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.